Astaghfirullah nazim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة وكرامة الفاتحة افتح لنا باب الخير وافتح علينا فتوح العارفين والناجحين في الدارين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نحمدك اللهم أهل الحمد والثناء ونستعينك على جميع الأعداء ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وأهل الطاهرين سفن النجاة وأعلام الهدى والرشاد. ورضي الله تعالى عن كل الصحابة وأولياء الله والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نويت تعلم التعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة الحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur syukur kehadrat Allah di atas segala nikmat dan rahmah, selawat dan salam ke atas junjungan besar kekasih hati kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh ahli keluarganya dan para sahabat-sahabatnya yang telah bersama-sama mengorbankan segala-galanya demi Allah, Rasul dan perjuangan. Alhamdulillah. InsyaAllah malam ni kita cuba mengisi masa lapang kita dengan sedikit pengisian. Moga-moga dengan pengisian pada malam ini menjadi asbab kebaikan kita di akhirat nanti. Apa khabar semua, sihat? Alhamdulillah. Lama tak jumpa. Kat mana kita berhenti? Mana tu ya? Muka surat 9. Lain muka surat kita tu. Macam mana? Selepas dia tulis apa? Ulang balik apa dia bang? Apa tadi? Wa innahu ta'ala hayyun. Okey. Wa annahu ta'ala hayyun alimun. Okey. Muka surat 9. Muka surat 9. Muka surat 9. Jumpa wa annahu ta'ala hayyun. Dah ada baris belum situ? Situ ada baris. Kitab tu ada. La ilaha illallah.
Okey. Wa annahu maqala sayyidina muallif rahimahullah taala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita masuk dalam bab rukun iman, dalam rukun iman lagi. Wa annahu ta'ala hayyun alimun muridun qadirun mutakallimun sami'un basir. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ويعلم السر وأخفى خالق كل شيء وهو الواحد القهار. Faham? Faham teguh? Wa annahu ta'ala, dan bahawa sesungguhnya wa annahu, dan bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala itu hidup. Hayyun, Allah Ta'ala itu hidup. Mana dalil Allah Ta'ala hidup? Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu wa sabbih bihamdih. Kat sini bagi tahu Allah Ta'ala yang maha hidup, alladzi la yamut, yang tak mati sama sekali. Dan maha suci Allah, dan semua pujian untuk diri dia yang maha terpuji. Allah Ta'ala hidup. Kita pun hidup gak. Tapi hidup kita tak serupa dengan hidup Allah Ta'ala. Hidup kita ada mula, hidup Allah Ta'ala tak ada mula. Hidup kita ada akhir, hidup Allah Ta'ala tak ada akhir. Simple lah tu. Allah Ta'ala maha hidup. Kita hidup dengan sebab nyawa. Kita hidup dengan sebab elektrik. Kita hidup dengan sebab bateri. Kita hidup dengan sebab bantuan lain. Allah Ta'ala hidup kerana zat dia yang maha hidup. Tak guna bateri, tak guna bantuan apa sekalipun, nyawa ke, elektrik ke. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Sebab tu Allah Ta'ala tak mati. Sebab dia tak kena nyawa. Dia hidup kerana zat dia dah memang hidup. Zat dia yang bersifat dengan sifat penghidup. Jadi hidupnya Allah Ta'ala tak serupa dengan hidup kita. Dan hidupnya Allah Ta'ala takkan mati sampai bila-bila. Takkan hilang sampai bila-bila. Kita hidup ada penghujung pada kehidupan kita. Sebab apa kita ada penghujung pada kehidupan kita? Ji, sebab apa Ji? Sebab apa kita mati? Sebab apa kita ada penghujung? Sebab ada nyawa. Comel Haji hari ni. Songkok beli mana tu? Orang sedekah. Macam songkok Madura je. Barazak, sihat? Nak tanya khabar bukan nak tanya soalan. Alah dah tanya, dah tegur nama. Sebab apa kita ada penghujung? Abang Azhar ada penghujung tak? Ada. Sebab apa ada penghujung? Sebab kita makhluk. Bang? Sebab makhluk. Bang? Sebab baharu. Sebab baharu. Bang? Sebab bukan Tuhan. Betul belaka semua. Semua betul belaka. Sebab kita benda baru. Sebab kita bukan Tuhan. Sebab kita makhluk. Dia makhluk dan bukan Tuhan tu benda sama.
Makhluk tu dengan bukan Tuhan benda sama, dia alih sahaja. Betul semua berlaku. Dan sebab apa kita ada penghujung? Sebab kita ada permulaan. Ada mula pasti ada akhir. Ada mula pasti ada akhir. Saya start pukul 8 sabar, isyak nanti berakhir. Ada mula pasti ada akhir. Muridun qadirun, Allah Ta'ala yang bersifat dengan sifat murid. Yang apa dia? Hayyun alimun, yang maha, hayyun alimun, yang bersifat dengan alimun, yang maha mengetahui. Allah Ta'ala tahu berlaku. Allah Ta'ala tahu zahir batin, dia tahu. Hak dah lepas dia tahu, hak akan datang pun dia tahu. Sebab apa Allah Ta'ala benda akan datang dia tahu? Sebab apa benda akan datang Allah Ta'ala tahu? Bang, paling abang siapa nama? Siapa nama? Zakir. Hak ni turun. Sebab apa bang? Dah kamera tak tunjuk muka abang, jangan risau. Tak dapat orang tak tahu. Sebab apa? Allah Ta'ala tahu benda akan datang. Apa dia ni? Sebab ditakdirkan. Sebab Allah Ta'ala yang create segala perjalanan ni, dia yang buat, dia yang reka, dia yang tetapkan. Jadi dia tahulah. Benda lepas pun Allah Ta'ala tahu. Dia yang rancang. Dia tahu berlaku. Hak lepas dia tahu, hak akan datang dia tahu, apatah lagi hak jelas dan hak sembunyi. Tahu berlaku dia. Dia tahu berlaku dalam hati-hati kita yang hadir dalam ni. Dah ustaz bila nak habis ni, tahu. Dia tahu berlaku semua. Kita lapar perut dah. Sebab dia maha mengetahui, dan tahunya Allah bukan sebab orang bagi tahu. Ada orang khabar ke dia sebab dia tengok siakat keli. Tak, bukan sebab dia ada member kat WhatsApp. Tak. Allah Ta'ala tahu kerana zat dia yang bersifat dengan sifat pengetahuan. Zat dia maha tahu. Kita tahu gak sebab belajar, tahu gak sebab dengar berita, tahu gak sebab kawan mesej, tahu gak sebab lain. Allah Ta'ala tahu tidak bersebab. Kita tahu tak hak apa sekarang berlaku dekat rumah kita, tak tahu. Biar apa milik kita, rumah kita tu, tak tahu hak sekarang tengah berlaku apa. Allah Ta'ala tahu. Hak depan, hak belakang kita, dia maha mengetahui. Qadirun, Allah Ta'ala yang maha muridun, Allah Ta'ala yang maha mengkehendaki, yang maha berkehendak. Allah Ta'ala yang maha berkehendak. Semua yang berlaku atas dunia atas kehendak Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tetapkan dah sejak dulu lagi dah. Azali lagi, kita panggil azali lagi dah. Allah Ta'ala tetapkan dah. Kita baru je plan buat malam ni. Baru-baru tu bila? Nak cakap baru dalam ilmu tauhid tu bukan sat-sat ni dah. Masuk baru dalam ilmu tauhid tu ada permulaan. Dan sahaja awal bulan Julai hari tu Abang Razak mesej saya. Ustaz dah boleh ngajar dah dekat masjid ni. Boleh datang. Kita baru plan. Baru plan. Allah Ta'ala plan lama dah. Hak COVID ke apa sejana vid ke. Allah Ta'ala dah tetapkan dah sejak dulu lagi.
Semua yang berlaku atas ketentuan Allah Ta'ala. Semua yang dah berlaku dan yang akan berlaku. Yang dah berlaku kita boleh blame Allah Ta'ala. Yang akan berlaku tak confirm lagi. Dan kita tak boleh nak tuduh Allah Ta'ala punya kerja. Tak boleh nak cakap Allah Ta'ala buat A ke B. Kita tak tahu lagi. Yang belum berlaku. Sama ada ke A ke B. Boleh lagi kita sangka mungkin A, mungkin B. Tiba Allah Ta'ala takdirkan B. B baru kita boleh kata Allah Ta'ala yang takdirkan. A, bila Allah Ta'ala dah takdir B, tak adalah dia takdir A. Maghrib tadi tak tahu Ustaz datang ke tidak, Ustaz datang ke tidak. Pukul 5 petang tadi tak boleh cakap dah. Tak boleh cakap lagi. Malam ni kuliah Allah Ta'ala takdirkan dah Ustaz pergi datang. Tak boleh cakap gitu lagi. Boleh, tak ada masalah. Tapi benda tak berlaku lagi, tak confirm. Mungkin Ustaz pergi tak datang. Dan mungkin datang. Dah saya datang, baru boleh kita kata Allah Ta'ala dah tetapkan dah. Bila saya dah datang, baru boleh kita kata Allah Ta'ala tetapkan dah. Apa yang berlaku kelas malam ni, semua adalah di atas ketetapan Allah Ta'ala. Dia sebab apa saya cakap gini? Sebab bila orang dengar, oh semua Allah Ta'ala dah tetapkan dah, daripada A sampai Z, macam tu tak payah berusaha Ustaz. Kita Allah Ta'ala dah tetapkan syurga neraka. Buat apa tak payah nak usaha? Kau apa kita sangka buruk dengan Allah Ta'ala? Macam tu tak tahu Allah Ta'ala masuk kita neraka. Dah sangka buruk dengan Allah Ta'ala pula. Melainkan confirm Allah Ta'ala masukkan mu dalam neraka. Baru boleh cakap. Dah musuh-musuh sangka buruk dengan Allah Ta'ala. Ana inda dhanni abdi bi. Aku di sisi sangkaan hamba-hambaku, kata Allah. Hadis kursi dia. Jadi kita tak boleh nak jangka lagi benda akan datang. Besok kita nak buat apa tak boleh nak jangka lagi. Cuma kita sangka baik dengan Allah Ta'ala. InsyaAllah besok pagi panjang umur lagi tu, dapat pagi sarapan nasi kabu. InsyaAllah kita dan harap pada Allah Ta'ala kita boleh sangkaan baik. Dan besok dapat makan nasi kabu, alhamdulillah Allah Ta'ala takdirkan aku hidup lagi. Takdirkan lagi dapat aku makan nasi kabu. Contoh. Jadi semuanya Allah Ta'ala telah takdirkan daripada awal lagi dah. Azali lagi dah. Kita bakal lahir bila, kat mana, dalam kereta ke, kat hospital ke. Lepas tu membesar dekat mana, kahwin dekat dengan orang mana, lepas tu menetap di mana, anak berapa, Allah Ta'ala takdirkan dah. Jadi hak kita doa tu kat Allah Ta'ala, kita doa lepas solat, lepas apa semua tu kita minta. Hakikat kita berdoa tu kita mengharapkan kebaikan. Yang hakikatnya yang kita minta doa tu, minta Allah Ta'ala makbulkan doa kita. Alhamdulillah doa kita dimakbulkan. Hakikat sebenarnya kita nak baik, nak faham macam lagu mana. Hakikat sebenarnya, ya Allah, apa yang aku minta ini, itulah juga ketentuan Engkau terhadap aku. Itu sebenar hakikat kita doa tu. Kita sangka baik dengan Allah Ta'ala. Sebab ketentuan Allah Ta'ala telah takdirkan daripada dulu lagi dah. Itu cara ringkas. Dulu bab qada-qadar kita ada bahaskan dalam sifat niha. Dalam sifat kudrah, iradah, ilmu hayat. Kita ada bahaskan dulu. Tinggal ingat tak ingat sahaja. Qadirun, yang maha berkuasa. Allah Ta'ala maha power. Lebih power daripada sesiapa pun. Lebih power daripada Power Rangers. Lebih power Allah Ta'ala semua. Dia maha berkuasa di atas tiap-tiap kita semua. Apa yang berlaku di atas kekuasaan dan ketentuan dan pengetahuan Allah Ta'ala. Semua yang berlaku di atas kekuasaan Allah. Sebab apa Allah Ta'ala buat gini? Sebab dia yang tentukan. Kenapa Allah Ta'ala tentukan sebegini? Sebab dia maha mengetahui zahir dan batin. Apa yang dia nak buat. Apa hikmah selepas setiap kejadian. Yang berlaku di atas ketentuan dan kekuasaan dia. Allah Ta'ala tahu.
Di atas segala-galanya. Mutakallimun. Dan Allah Ta'ala maha berkata-kata. Dengan sifat perkata dia. Allah Ta'ala maha berkata-kata. Allah Ta'ala tak bisu. Allah Ta'ala tak bisu. Allah Ta'ala berkata-kata. Dulu sifat kalam kita dah bahaskan dulu. Sami'un. Allah Ta'ala maha mendengar. Allah Ta'ala maha mendengar. Kita nak dengar ke telinga, Allah Ta'ala tak bajak dengan telinga. Kita nak dengar kena ada bunyi. Allah Ta'ala nak dengar tak hajat pada bunyi. Tak ada bunyi pun dia dengar. Syarat benda tu ada. Basirun melihat. Tugas bagi sifat sama dan sifat basir. Sifat mendengar dan melihat Allah Ta'ala sama. Allah Ta'ala melihat dan mendengar perkara yang ada. Allah syarat benda tu ada. Allah Ta'ala melihat dan mendengar benda yang berbunyi dan tak berbunyi. Allah Ta'ala melihat tak kita sekarang dia lihat. Allah Ta'ala dengar tak kita sekarang dengar. Kita tak cakap semua pakat diam, dengar tak dengar. Tak syarat bunyi. Kalau bunyi ke Allah Ta'ala tak dengar bisikan hati kita. Allah Ta'ala dengar tak bisikan hati kita dengar. Allah Ta'ala nampak tak bisikan hati kita nampak. Syarat benda tu ada. Jadi tak boleh nak tanyalah, Ustaz, Allah Ta'ala melihat tak anak kita yang bakal lahir tahun depan? Dah ngandung dah lahir? Belum lagi. InsyaAllah dapat baby kot tahun ni. Allah Ta'ala tak tengok. Orang tak tanya Allah Ta'ala tengok dah anak kita yang bakal lahir tahun depan. Baby pun tak ada lagi. Bini pun tak ada lagi. Allah Ta'ala tak tengok. Kalau soalan gitu, orang tak tanya gitu. Orang tanya, Allah Ta'ala tahu tak kita nanti bakal kahwin ke tak tahun depan? Allah Ta'ala confirm tahu. Kita yang tak confirm lagi. Syarat benda tu ada. Allah Ta'ala dengar belaka, dia lihat belaka. Ya'lamu kha'inatal a'yun. Yang maha mengetahui segala penipuan mata, pengkhianatan mata. Ia musarakatun nazar ila ma la yahillu wa ma nahyallahu anhu kan nazar ila ayyu muslim bi'ainil ihtigar. Dia pandangan orang Islam dengan penuh penghinaan, pengkhianatan mata. Kita memandang seorang dengan khianat, dengan perasaan yang sifat-sifat yang buruk. Pandang seseorang dengan sifat, mandang orang Islam yang lain ataupun manusia yang lain dengan pandangan yang penuh dengan sifat-sifat yang buruk. Pandang hina, pandang keji, pandang jijik, pandang belaga, apa pun. Segala sifat-sifat yang bukan sifat yang tercela, sifat yang keji, sifat yang hina. Kita mandang seorang dengan sifat-sifat yang terburuk sekali. Itu yang dikatakan kha'inatal a'yun. Allah Ta'ala tahu. Kita mandang seorang dengan syakwa sangko, dengan buruk sangko, Allah Ta'ala tahu. Padahal mata je yang berinteraksi. Dan Allah Ta'ala tahu. Wa tuhfis sudur. Dan Allah Ta'ala maha mengetahui dengan apa-apa yang tersembunyi di dalam dada kita. Operetlah dada, tanyalah hati.
Allah Ta'ala maha mengetahui. Bak dalam hati tak ada seorang pun tahu. Biarpun tidur sebentar, tak tahu. Yang maha mengetahui adalah Allah. Kan? Ingat lagi zaman sekolah rendah dulu. Sekolah menengah. Tingkatan time tu saya sekolah kat Samtas. Samtas section depan Masjid Negeri tu. Jadi hari Ahad pergi dekat Pasar Karat Stadium jalan kaki. Pergi zaman muda sekarang jangan suruh. Dekat je section sebelah nak pergi stadium tu. Waktu zaman dulu kalau hok ingat orang Shah Alam, dia ingat zaman dulu macam-macam jenis silap mata, ahli ubat datang. Hok jual ubat-ubat tepi jalan tu, kita minat gak tengok dia kelentong. Tahu dah dia kelentong tapi minat. Orang jual ubat minat dia cakap. Ingat lagi pocik tu, dia cakap nak buka apa entah dalam kotak ni. Kan ular ke gedia dah. Kan? Dia punya ilmu pukau orang tu hebat sungguh. Dia bukan guna ilmu pukau, dia guna cara ayat dia tu buat orang terpukau. Kan? Orang terpukau. Jadi saya pergi situ layan-layan, tiba member saya tarik baju di belakang. Kau jangan pergi kat sini. Kan? Pak cik ni tahu apa kita dalam hati kita ni. Kita duk kutuk dia tahu. Biarlah kita nak tengok. Tak iya. Dia tahu dah kita nak pergi tengok, nak layan buat terhibur. Dia nak pau kita duit pun tak boleh, moga kita tak ada duit. Kita tak ada duit, student. Jadi tiba-tiba kawan saya cakap gitu, elok lepas tu pak cik tu cakap, yang siapa yang tak percaya dengan saya, yang ingat saya penipu, yang ingat saya gini-gini, tolong keluar daripada sini sekarang. Saya nak yang betul-betul sahaja ikhlas. Memang betul pak cik ni hebat sungguh. Baru je cakap dia cabut dah. Pak cik jual ubat. Kan? Dia nak buat magic sampai sudah 4 kali saya tengok dia punya cakap. Last kali tak buka kotak tu pun. 4 episod. Saya tengok. Jadi tak buka kotak tu, dia cakap ada ular ke apa dah, tak silap saya kan. Padahal dia jual ubat. Dan sekali tak sudah buka. Jadi memang hebat pak cik ni. Bila dah besar barulah kita tahu. Dia bukan sebab pandai ke dia tahu baca dak. Dia tengok lisanul hal. Dia tengok dah keadaan. Bila datang orang sebegitu, mesti ada seorang dua yang akan buruk sangka. Jadi dia petik lah anytime dia nak cakap waktu tu ayat tu. Dia tahu dah ramai-ramai ni mesti ada seorang dua yang akan buruk sangka. Jadi dia akan sentiasa. Sebab lepas tu kali kedua, kali ketiga saya pergi, dia memang akan sebut juga ayat tu. Itu dah jadi dialog dia. Bukan sebab dia pakai ilmu boleh baca, dia kasyaf ke tak. Tak ada siapa pun boleh tahu bacaan hati melainkan Allah Ta'ala. Cuma orang soleh Allah Ta'ala ada bagi petunjuk, bagi ilham kepada mereka. Bagi ilham pada mereka. Tapi dalam bab membaca orang, membaca hati, saya teringat lagi almarhum guru saya, Tuan Guru Abdul Hamid bin Haji Daud Al-Fatani. Di antara doa dia, ya Allah, mu jangan bagi aku kasyaf, jangan bagi aku dibuka ke pintu hati, jangan mu bagi aku baca orang, jangan bagi aku ilmu boleh baca orang. Sebab apa? Sebab hamba nak sangka baik dengan semua orang. Dia tak nak terbuka hijab boleh tengok orang. Tu doa Tok Guru hamba dia harap Allah Ta'ala tak buka, tak bukakan hijab dia. Maksudnya ada orang yang dibukakan hijab dia Allah Ta'ala bagi. Dan ada juga ilmu kasyaf yang dituntut. Dia tuntut. Ada seorang hamba dia tu 10 tahun menghilang. Dia belajar di jiran sebelah kita. Jiran negara kita. Belajar ilmu, nak boleh baca. Dia tuntut ilmu tu. Dia tuntut. Last kali dipendek cerita, dia ingat dia hebat, dia boleh baca orang. Sebab suatu hari dia salam sahabat saya, kawan. Dia boleh tegur kawan saya, mu ni bau tino tak hilang lagi. Bau perempuan tak hilang lagi. Terkejut saya. Siapa orang ni main tegur aku ni?
Lepas tu saya borak dengan dia, betul ke kau ni gini-gini kan? Betul ke pocik ni cakap gini? Oh, betul. Kan? Dia belajar, dia tuntut ilmu tu. Tapi tak samalah ilmu dia. Suatu hari ditakdirkan Allah Ta'ala, dia pergi ziarah orang alim. Adalah situasi tu kat mana berlaku, kan? Saya tak sebut detail lah. Dia ziarah orang alim, dia ingat dia rasa hebat dah. Lah kali orang alim tu sekolahkan dia balik. Dia tak pandang muka orang alim tu. Dia datang rombongan. Jadi dia Allah Masya Allah, dia tak bercakap, dia tunduk, jadi segan nak pandang muka tok guru ni. Lah kali tok guru pun siapa dia? Oh, ni siapa nama ni? Oh, si Fulan bin si Fulan. Oh, alhamdulillah sihat semua. Awak ni hebat dah. Terkejut dia. Awak hebat, ilmu awak ada hebat. Tapi ilmu awak ni mainan budak pondok ni je. Ilmu awak mainan budak pondok ni je. Amalan budak-budak pondok. Awak ni hebat dah, cuma satu je awak tak nikah lagi. Gini nikah. Balik pada pondok nikah terus dia. Dia cakap dia ingat dia hebat dah. Rupanya tok guru lagi hebat, ulama lagi hebat. Allah Ta'ala Maha tahu, Maha mengetahui apa segala yang zahir batin gitu. Wa ya'lamu sirra wa akhfa. Allah Ta'ala yang Maha mengetahui segala yang rahsia, yang tersembunyi. Sirra wa akhfa. Allah Ta'ala yang Maha mengetahui segala yang rahsia dan tersembunyi. Semua Allah Ta'ala tahu. Semua Allah Ta'ala tahu berlaku. Khaliqu kulli syai', yang mana Allah Ta'ala ini pencipta. Dialah pencipta tiap-tiap sesuatu. Semua Allah Ta'ala cipta kat dunia ni, tak ada terlepas pun daripada ciptaan Allah. Wa huwal wahidul qahhar, dan Allah Ta'ala lah Tuhan yang Maha Esa dan Maha Qahhar, perkasa. Maha perkasa. Allah Ta'ala Esa, tak berbilang. Pada zat dia tak berbilang, pada sifat dia tak berbilang, pada perbuatan dia tak berbilang. Dan dialah yang Maha perkasa, tak ada tandingannya di atas dunia ini melainkanlah dia. Wa annahu ta'ala, dan bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala ba'atha, telah membangkitkan Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala, bahawa sungguhnya Allah Ta'ala telah melantik, telah membangkitkan penghulu kita, Sayyidina, penghulu kita Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in. Allah Ta'ala lantik Nabi. Nabi jadi Nabi ni bukan sebab menang pilihan raya. 5 tahun sekali kena undi, tak? 2 tahun sekali letak jawatan, tak? Nabi Muhammad jadi Nabi dengan lantikan Allah. Tak perlu diundi, tak perlu dicalonkan, tak perlu diwar-warkan. Allah Ta'ala lantik sendiri baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni penghulu. Mana Nabi betul ke Sayyidina ni? Nabi memang Sayyidina, penghulu kita. Nabi sendiri sebut, ana sayyidun waladil Adam. Aku ini penghulu keturunan Nabi Adam. Anak-anak Nabi Adam. Nabi penghulu kita semua. Wa huwa afdalu asma'ihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal musamma lahu bidzalika jidhul Abdul Muttalib fi sabi' wa waladatahu limaut abi faqila lahu lima samaituhu Muhammadan wa laysa minal asma'i aba'aka wala qaumika faqala ayyamu yuhmidu fis sama' wal ard wa qad haqqaqna rajahu wa qila musamma lahu bidzalika
Umur atas kalimah. Tentang Nabi semua tahu, Nabi ini penghulu. Apa makna penghulu? Semua urusan tertuju kepadanya. Siapa yang ni penghulu kampung, dia jadi ketua, semua urusan akan tertuju padanya. Dan sahaja jadi ketua kampung, jadi ketua taman, orang ahli-ahli taman akan rujuk kepada dia. Sebab dia jadi penghulu, semua urusan tertuju kepadanya. Dan Nabi Muhammad dia penghulu. Ana sayyidun waladil Adam. Aku ini penghulu anak cicit tu Adam. Nabi Adam. Jadi sebab apa Nabi penghulu? Kerana dia bagi tahu dia penghulu dan dia memang penghulu sungguh. Apa makna penghulu? Semua urusan tertuju kepadanya. Pada zaman Nabi, semua sahabat akan rujuk Nabi. Urusan akhirat rujuk Nabi. Bukan sahaja urusan akhirat, urusan dunia pun rujuk Nabi. Nak berhijrah tanya Nabi, nak dagang tanya Nabi, nak gedia lagi, nak bini cari Nabi. Oleh kerana Nabi jadi tempat tumpuan, semua urusan tertuju kepada dia, maka dipanggil penghulu. Itu yang dimaksudkan dengan penghulu. Tapi Nabi tak ada dah. Dah lama meninggalkan kita. Maka Nabi dia meninggalkan harta pusaka dia. Apa harta pusaka Nabi? Bukan dinar, bukan dirham, bukan harta, bukan duit. Nabi tinggalkan harta pusaka dia, iaitu kitab Allah dan sunnahnya, Al-Quran dan hadis. Itu harta pusaka Nabi. Jadi barang siapa yang mewarisi ilmu-ilmu daripada Al-Quran dan hadis, maka dia adalah pewaris Nabi yang mewarisi harta pusaka Nabi. Siapa mereka dia? Al-ulama. Ulama adalah penghulu kita. Kenapa? Kerana dia mewarisi harta pusaka Nabi. Maka kita kena jadikan ulama tempat tujuan singgahan kita. Tempat singgah pun tak apalah daripada tak tuju langsung. Orang-orang soleh. Kita balik kampung. Dah Perdana Menteri kita bagi boleh balik kampung. 2 minggu pas raya. Ada seminggu pas raya balik dah start boleh merentas daerah, merentas negeri. Balik kampung, tahu dekat kampung dia ada orang soleh, tahu balik kampung kat kampung dia ada orang alim, tak pergi ziarah orang alim. Paling kurang tok imam kampung kita nak pergi ziarah. Mak kita boleh sihat kat kampung, abah kita boleh sihat kat kampung, still boleh turun bendang, still boleh noreh, still boleh kait sawit, boleh lagi apa-apa kat kampung sihat tubuh badan, kerana doa daripada tok imam dan orang kampung. Ini kita azan. Ni boleh berhenti pukul berapa ni? Macam biasa ke? Ke? Awal ke? Terpulang pukul 10. Ikut SOP ya, insyaAllah 5 minit pas azan boleh ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Sayyidina Muhammad Rasulullah. Jadi sebab itu Nabi dipanggil dengan penghulu, semua urusan tertuju kepadanya. Maka yang mewarisi harta pusaka Nabi maka dipanggil sebagai penghulu. Dipanggil sebagai penghulu, maka kita kena, siapakah dia? Iaitu yang dipanggil ulama warathatul anbiya, ulama pewaris Nabi. Maka kehidupan kita perlu menjadikan ulama, tutuk guru sebagai rujukan kita. Rujukan kita. Cuma ialah orang, kalau saya belajar dulu, orang kau duduk pondok dulu, orang memang rujuk semua tok guru mari. Dia tak semua ialah, tapi tempat saya belajar Pasir Putih dulu. Orang kampung nak tegak rumah, jumpa tok guru. Tok ayah ada. Tok ayah kita nak tegak rumah, nak bina, nak buat rumah lah. Hari apa sesuai, tanya. Datang jauh-jauh, tok ayah sihat, tok ayah kita nak buat majlis kenduri kahwin, waktu bila sesuai. Dia rujuk. Tok bukan ni. Beli kereta baru jumpa tok guru. So tok guru mandi kereta. Pernah dengar mandi kereta? Jumpa tok guru mandi kereta. Kita tak ada dah amalan gitu. Orang Selangor memang saya tak nak jumpa, orang Kelantan saya jumpa tapi tak semua. Tapi masih ada lagi. Dok mandi kereta bukan dia suruh tok guru cuci kereta, bukan tok guru buka kawas, dok. Dia suruh tok guru doakan kereta, ya Allah tetapkanlah kereta ni dengan kebaikan, selamatkanlah kereta ni dan ahlinya dengan kebaikan daripada segala malapetaka, bencana apa semua. Tok guru doa. Bukan suruh tok guru cuci, kau suruh cuci, buat pengilat tayar kita tak ni gak memang pukul balik orang tu. Dok dia minta. Jadi tok guru saya pun ambil air kolah dia, percik je air kat situ sambil doa, sambil selawat, minta kebaikan dunia dan akhirat bagi kereta ni dan ahli dia dan orang yang naik kereta ni. Kita tak ada buat gitu sebab kita tak jadikan ulama sebagai rujukan kita. Paling kurang jadikanlah ulama sebagai singgahan kita daripada tak langsung. Seperti mana sebelum saya cakap tadi, sebelum azan tadi, balik kampung sesekali jenguk orang-orang alim, orang soleh, paling kurang tok imam dekat kampung kita, ziarah. Asbab sihat lagi keluarga kita, adik-beradik kita bersatu, mak ayah kita masih panjang umur sebab doa tok imam dan orang kampung yang hidupkan 5 waktu. Dekat masjid surau kita doakan ahli Korea kampung kita. Jadi pergi ziarah mereka. Paling kurang jadikan ulama sebagai tempat teduhan, paling singgahan kita. Cantik dah sebab dia adalah orang yang mewarisi harta pusaka Nabi. Jadi sajalah yang boleh kita buah-buahkan sekadar dua pada malam ni. Bukan kita nak ngajar nasihat sebenar untuk diri saya sendiri. Moga-moga kita semua dapat ambil kebaikan. Wallahu ta'ala a'lam. Ada apa nak tanya? Tak ada, faham? Faham dah tu. Wallahu ta'ala a'lam. A'udzubillahi samin alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, terangilah hati-hati kami kesemuanya dengan cahaya Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan cahaya para alim ulama, dengan cahaya para wali-walimu, orang-orang soleh, orang yang syahid jalanmu, orang yang berjihad di jalanmu, dan orang yang berdakwah di jalanmu. Terangilah hati-hati kami kesemuanya dengan cahaya mereka. Berkatilah umur kami, rezeki kami, kehidupan kami, ahli keluarga kami, ya Allah. Berkatilah anak beranak kami, pekerjaan kami, pendapatan kami, perniagaan kami, dan perusahaan kami, ya Allah. Berkatilah ilmu yang kami tuntut saban hari, ya Allah, ya Tuhan kami. Panjangkanlah umur para alim ulama kami, tok-tok guru kami, guru-guru yang telah mendidik kami, dan kedua ibu bapa kami, dan pemimpin-pemimpin kami, ya Allah. Sihatkan tubuh badan mereka dan tubuh badan kami, ya Allah. Sembuhkan penyakit-penyakit mereka dan penyakit-penyakit kami yang hadir pada malam ini, ya Allah. Tutuplah keaiban mereka dan keaiban kami dunia dan akhirat. Matikan mereka dan matikan kami kesemuanya, ya Allah, dengan kematian yang baik. Sesungguhnya hati-hati kami berhimpun saban hari kerana sangat mencintai para alim ulama-Mu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin.